Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nama saya Abdul Rashid Mukmin bin Jasni. Nombor metrik D193117665. Jadi pada hari ini kumpulan saya akan menerangkan tentang hadis jihad sebahagian daripada iman. Okey, kita lihat jihad ini adalah merupakan istilah di dalam bahasa Arab yang di mana ia berasal daripada kata perbuatan jahada. Jahada ni dia membawa maksud iaitu kita berusaha bersungguh-sungguh dengan mengikut kemampuan dan kapasiti kita yang ada. Okey, perkataan jihad ni kalau kita dapat lihat ianya daripada kata dasar al-juh, yakni bererti keberatan dan kesusahan. Maka yang berat dan yang susah itu mestilah kita memerlukan usaha, kesungguhan dan keupayaan untuk mencapainya. Dipandang daripada sudut ini, maka jihad ini bererti kita mencurahkan daya dan tenaga serta kekuatan kita dalam usaha mencapai sesuatu matlamat atau cita-cita yang mulia, iaitu matlamat dan cita-cita Islam, serta mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keredaan dan rahmat daripadanya. Dalam pengertian yang lain juga dapat kita ketahui, jihad ini mencakupi suatu usaha bersungguh-sungguh untuk mencapai satu-satu tujuan yang diingini atau mempertahankan sesuatu yang tidak kita ingini dengan berbagai cara, alat, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Manakala daripada segi istilah pula, jihad ini membawa maksud segala perjuangan untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini, seperti perjuangan mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mempertahankan hawa nafsu daripada terjebak dengan godaan syaitan, memperjuangkan yakni perjuangan meninggikan darjat ummah, perjuangan memartabatkan budaya keilmuan, perjuangan mempertahankan negara, dan apa juga usaha yang bersungguh-sungguh untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara yang dibenarkan oleh syarak. Sesiapa yang meletakkan usaha untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan ummah Islam keseluruhannya, Allah akan memberi keimbuhan ataupun dapat kita fahami balasan yang baiklah. Maksud meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni juga dia mencakupi kita menunaikan tanggungjawab fardu ain dan fardu kifayah. Jihad juga bukanlah dalam konteks mengangkat senjata atau berperang semata-mata, apatah lagi sekiranya tiada pencerobohan, ancaman dan peperangan. Konsep jihad sebenarnya lebih luas daripada itu. Di dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada menceritakan tentang jihad, yakni jihad merupakan sebahagian daripada iman. Jadi kita pergi kepada hadis jihad sebahagian dari iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala imanun billahi wa rasulihi qila thumma madha qala jihadun fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling utama? Baginda menjawab, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Husna binti Abdul Fattah, nombor matrik D2011256 akan menjadi pembentang seterusnya. Saya akan membentangkan makna kalimah. Kata afdal memberi pengertian yang lebih utama, iaitu ia lebih utama daripada segi pahala.
Manakala perkataan jihad fisabilillah pula diertikan berjuang dalam menegakkan kebenaran. Kebiasaannya, jihad ini umum akan menganggap ianya satu peperangan, tapi sebenarnya jihad mempunyai banyak perkara. Antara jihad yang paling dekat dengan kita adalah jihad menuntut ilmu. Selain itu, perkara jihad lain adalah melawan hawa nafsu, melawan hasutan syaitan dan banyak lagi. Perkataan Haji Mabrur dari segi bahasa, kata Mabrur diambil daripada perkataan bara yang mengandungi pelbagai makna seperti syurga, benar, diterima pemberian, keluasan dalam kebajikan. Begitu juga antara maksud Mabrur atau albir ialah ihsan dengan makna lain. Jemaah haji yang memperoleh Haji Mabrur sudah pasti banyak melakukan kebaikan, ihsan dan sifat yang baik. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kashfullah bin Zainatul Azman. Akan meneruskan slide seterusnya, iaitu slide syarah hadis. Hadis tadi yakni yang bermasuk dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling utama ya Rasulullah? Baginda menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Yakni baginda menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Baginda menjawab, iaitu haji mabrur. Baik, di sini saya akan syarahkan sebuah sedikit apa yang saya tahu tentang hadis tersebutlah. Yang pertama sekali, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haruslah kita meletakkan keimanan itu yang pertama dalam perbuatan dalam perbuatan yang paling utama dan paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana iman adalah asas dan landasan di mana pelbagai amalan lain berdiri. Yakni tiada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal atau perbuatan yang lain, yang kita sembahyang, yang kita berpuasa, yang kita mengeluarkan zakat, kalau tiada iman kepada Allah, maka tidak sah perbuatan ataupun amalan tersebut. Jadi oleh itu kita masing-masing haruslah selalu menjaga iman dan selalu mengikuti ajaran iman, yakni kelas akidah ke, supaya memantapkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hendaklah mempunyai bi'ah Islamiyah, yakni persekitaran Islam, supaya apa tu? Supaya menjauhi semua perbuatan yang boleh merosakkan akidah kita. Baik, amalan utama lain adalah berjihad di jalan Allah. Ini adalah skop syarahan kita lah. Sebuah sedikit saya buat poin macam tu. Yakni dia ada 3 bentuk. Yang pertama sekali ia berjihad dan berjuang menentang orang kafir atau musuh Islam. Yakni apabila pemerintah ataupun pemimpin kita mengumumkan perang, maka tentera Islam yang dipilih seperti askar, ATM, TLDM, apa lagi, TUDM, maka wajiblah dia turun berperang. Jika dia lari daripada medan perang, maka rosaklah iman dia dan jatuh munafik. Baik, berjihad melawan hasutan syaitan. Baik, kita selalu hendaklah melawan hasutan syaitan daripada melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hasutan syaitan ini boleh menjatuhkan dosa, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Dan juga hasutan syaitan ini boleh menjatuhkan diri kita ke lembah kekafiran. Nauzubillah. Baik, yang ketiga iaitu berjuang untuk melawan hawa nafsu. Baik, kita hendaklah berjuang habis-habisan untuk melawan hawa nafsu, seperti kita malas bangun solat subuh. Ramai kawan-kawan kita yang subuh tu bangun pukul 10, pukul 11. Jadi saya tertukar solat subuh ke
solat duha. Tapi solat duha tu kenapa ada doa kunut? Rupa-rupanya lepas dia solat tu saya tanya, hang solat apa? Solat duha ke solat subuh? Oh, solat subuh. Itulah kita kena lawanlah nafsu macam tu, nafsu malas, nafsu sembang kuat, yang boleh mengumpulkan fikiran kita. Baik, yang ketiganya, amalan lain yang ketiga, iaitu amalan terpenting juga berdasarkan hadis di atas adalah mengerjakan haji ke Baitullah. Yakni dengan menunaikan yang haji mabrur lah. Kerana haji ini adalah ibadat yang cukup berat dan memerlukan pengorbanan dari segi kekayaan, yakni dengan biaya yang besar dan nafkah bagi keluarga yang sedang berkabung. Baik secara fizikal pula, dia kena berkorban dengan tenaga yang besar kerana perjalanan ziarah dan yang panjang dan medan sukar, yakni di tanah suci. Baik, dari segi hati pula, hati kena ikhlas, kena sabar, dan perasaan perlu timbulkan hanya ditujukan kepada Allah SWT. Kena buat kerana Allah SWT, barulah kita dapat haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Khalishan Zarfan bin Muhammad Amri, nombor matriks di 193-11983. Saya akan teruskan pembentangan iaitu tentang dalil-dalil lain yang menyokong hadis yang telah diterangkan tadi. Okey, dalil yang pertama ialah daripada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, sebelum tu, maksud orang-orang yang berhijrah ini bukanlah hijrah ketika zaman Nabi Muhammad SAW, iaitu dari Mekah ke Madinah. Tetapi maksud orang-orang yang berhijrah di dalam ayat ini ialah hijrah amal, iaitu maksud dia kita ubah kehidupan kita daripada keburukan kepada kebaikan. Itulah yang dimaksudkannya. Jadi ayat ini menunjukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjuang pada jalan Allah, iaitu orang-orang yang berjihad lah. Mereka ini semua merupakan orang-orang yang ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana semua manusia memerlukan rahmat Allah ni untuk masuk ke syurga. Okey, dalil yang kedua ialah hadis. Hadis tentang sebaik-baik amalan itu adalah jihad. Qila, ya Rasulullah, ayyun nasi afdalu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'min yujahidu fi sabilillah binafsihi wa malihi. Maksudnya, dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang berjihad pada jalan Allah dengan nyawa dan hartanya. Riwayat Al-Bukhari. Baik, seterusnya saya akan sambung slide, yakni perbahasan hukum yang terdapat dalam hadis.
Secara amnya, yakni secara umumnya, hukum berperang di medan peperangan ini adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah bermaksud sebahagian umat Islam sahaja yang wajib dilaksanakan. Tetapi ada setengah ulama berpendapat boleh menjadi fardu ain, yakni wajiblah setiap individu melakukannya dalam keadaan tertentu, iaitu pertama sekali telah berada dalam medan peperangan. Jika kita telah berada dalam medan peperangan, kita tidak boleh keluar dari medan tersebut kerana akan menjatuh munafik kerana kita keluar dari medan peperangan. Yakni apabila kita keluar dari medan peperangan, maka musuh Islam mudah untuk menumpahkan ataupun menjatuhkan ataupun mengalahkan orang Islam. Yang kedua pula iaitu musuh telah memasuki dan mencerobah negara. Jika musuh telah memasuki dan mencerobah negara, maka wajiblah kita mempertahankan negara kita daripada serangan musuh tadi. Kerana jika kita tidak mempertahankan tanah air kita, maka tanah air kita akan dirapah oleh penceroboh. Maka di mana kita hendak tinggal? Jikalau begitu, maka kita kena perangi habis-habisan setiap individu, sama ada lelaki maupun perempuan, wajib berperang. Ataupun dia ahli agama ke, wajib dia turut berperang kerana musuh telah memasuki negara. Yang ketiga, yakni telah dipilih oleh pemerintah untuk keluar berperang melawan musuh. Baik, ini dikhaskan kepada Angkatan Tentera Malaysia seperti ATM, TUDM dan TLDM. Maka mereka inilah wajib untuk turun berperang apabila pemerintah mengikhtiarkan peperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Syamim Afiq bin Muhammad Kamal, nombor metrik di 193-11828. Jadi saya akan membentangkan mengenai pengajaran dan faedah daripada hadis, daripada kitab iman, jihad sebahagian daripada iman. Jadi kita lihat yang pertama, iaitu beriman kepada Allah dan Rasul diletakkan sebagai amalan yang paling utama. Jadi bila ditanyakan kepada Nabi jawab first kali ialah kita kena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setiap amalan yang kita lakukan perlulah adanya iman terlebih dahulu. Bila dah ada iman, barulah amalan itu diberkati dan diridai oleh Allah SWT, kan? Jadi kemudiannya yang kedua, kita hendaklah berjuang demi agama dengan melaksanakan amalan berjihad di jalan Allah. Maksud jihad ni dia lebih luas, tidak semestinya berperang sahaja. Antaranya jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad berbakti kepada ibu bapa, jihad melawan musuh yang nyata. Jika kita tengok sejarah para rasul dan sahabat pun, Islam ni dia tersebar dengan cara dakwah, dengan cara beradab, dengan cara hikmah, juga merupakan salah satu berjihad di jalan Allah SWT. Yang seterusnya, yang ketiga pula, seseorang yang mati ketika berjihad di jalan Allah merupakan mati syahid. Jadi sesiapa yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah demi menegakkan kebenaran dengan cara penuh kesabaran dan keikhlasan,
seseorang itu akan mendapat syahid di jalan Allah. Mati syahid ni dia merupakan cita-cita yang tertinggi buat Islam kan. Yang tertinggi untuk buat Islam, cita-cita yang tertinggi buat umat Islam. Orang yang syahid ni akan dia dapat terus masuk ke syurga, seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat pula ialah kita haruslah melaksanakan amalan haji serta berusaha untuk mendapatkan haji mabrur. Melakukan haji ni merupakan rukun Islam yang kelima kan, yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam bagi yang berkemampuan. Jadi bila Nabi kata amalan paling utama ialah haji mabrur, itu ialah haji yang diterima oleh Allah SWT, haji yang sah. Antara cara untuk mendapatkan haji mabrur ialah seseorang itu hajinya hendaklah ikhlas semata-mata kerana Allah, bukanlah untuk menunjuk-nunjuk. Selain itu, semua pembelanjaannya hendaklah daripada sumber yang halal, bukan daripada sumber yang haram. Jadi akhir sekali, yang kelima tu ialah hadis ini mengajarkan kepada kita agar sentiasa tertarik untuk mengetahui amalan baik yang boleh dilakukan. Seperti mana yang ditanyakan kepada Nabi kan, sahabat tanya kepada Nabi, apakah amalan yang paling utama? Nabi pun jawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Bila dah jawab, sahabat tanya lagi, kemudian apa lagi kan? Nabi pun jawab lagi, jihad di jalan Allah. And then tak cukup lagi kan, tak cukup. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi pun jawablah juga, haji mabrur. Jadi kita perlulah mencontohi seperti para sahabat yang agar mengambil berat dalam sesuatu amalan yang boleh mendatangkan kebaikan buat diri, sentiasa bertanya dan ambil tahu dengan lebih mendalam kan. Itu sahaja daripada saya dan juga daripada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.